apa yang dikatakan sebagai raja berkuasa mutlak. Raja berkuasa mutlak. Sebelum ni kita dah lihat dalam tema 1, masyarakat feudal. Masyarakat feudal juga adalah dalam sistem pemerintahan yang dipanggil sistem beraja ataupun sistem feudal. Jadi kita akan lihat bagaimana pengukuhan kuasa raja berkuasa mutlak itu. 3 gambar yang saya berikan di depan ini, adalah 3 tokoh raja berkuasa mutlak. Yang pertama, yang besar ini adalah Raja Louis ke-14 di Perancis. Namanya cukup popular dengan sejarah Eropah. Memerintah dengan lama sebagai seorang kuasa raja berkuasa mutlak di Perancis, membina empire Perancis pada waktu itu. Yang kedua adalah Peter the Great, Maharaja Rusia, yang juga seorang yang berjaya dan memiliki kuasa mutlak dalam pemerintahan. Dan apa yang menarik tentang Peter the Great ini, dia memodernkan Rusia untuk menyaingi negara-negara Eropah yang lain. Dan yang ketiga ini adalah Ratu Elizabeth pertama. Inilah Ratu Elizabeth pertama, yang menjalankan kuasa beraja tidak mutlak sepenuhnya, di mana berlaku perkongsian kuasa daripada seorang maharaja, tidak berbeza dengan raja berkuasa mutlak seperti yang diamalkan di Perancis dan juga di Rusia. Elizabeth pertama ini, dia telah mula berkongsi kuasanya dengan pembesar, melalui apa yang dipanggil sebagai Magna Carta, ataupun piagam. Ini yang akan kita lihat secara mendalam, khususnya di Perancis. Bagaimana raja berkuasa mutlak itu berjaya memakmurkan negara Perancis sebagai satu kuasa empire, dan berkuasa di Eropah pada waktu itu. Dan dia memberi saingan kepada negara-negara Eropah yang lain, dan mereka cuba menghentikan kuasa penuh raja seperti Raja Louis ke-14 ini. Kita teruskan para pelajar. Dalam tema 2, seperti yang mana saya dah terangkan sebelum ini, dalam tema 2, kita telah membincangkan tentang negara kesatuan, negara persekutuan. Kita dah lihat di bahagian tema kedua ni secara keseluruhan. Hari ini kita nak fokus kepada raja mutlak saja. Raja mutlak. Raja mutlak sebab dalam pemerintahan dan pentadbiran, tema 2 ini adalah pemerintahan dan pentadbiran. Jadi kita nak memahami siapa yang memerintah, siapa yang mentadbir. Bagaimana memerintah, bagaimana mentadbir. Ini 4 persoalan yang mesti pelajar selalu fikirkan. Jadi dalam raja berkuasa mutlak, yang memerintah adalah raja. Siapa yang mentadbir? Raja juga yang mentadbir. Jadi dia adalah kuasa mutlak, absolute power. Raja yang berkuasa mutlak. Jadi bagaimana dia memerintah? Dia memerintah sendiri, dengan dibantu oleh beberapa orang tertentu yang membantunya untuk mengukuhkan kedudukan raja sebagai raja yang berkuasa mutlak. Jadi kita lihat bagaimana raja-raja di Perancis ini terutamanya mengukuhkan kedudukannya sebagai raja berkuasa mutlak dalam pentadbiran, sehingga dia boleh membina sebuah negara yang kuat, yang maju dari segi ekonomi dan menguasai politik negara pada waktu itu. Sehinggalah berlaku revolusi nanti yang membawa pada perubahan raja mutlak kepada raja berperlembagaan. Ini yang kita nak mendalami sebaik yang mungkin, supaya kita dapat memahami keseluruhan tema ini, 2 ini dengan baik. Itu dari segi pemerintahan dan pentadbiran. Setelah itu ada soalan para pelajar? Kita teruskan ya. Dari segi pemerintahan dan pentadbiran, dalam tema 2 ini, seperti yang saya katakan sebelum ini, raja berkuasa mutlak seperti yang diamalkan di China, melalui Maharaja China, pembina empire. Misalnya Shi Huangdi, membina empire yang menguasai seluruh wilayah negara China, dan dia menguasai segala bentuk pemerintahan.
menguasai wilayah pentadbiran daripada pusat sampailah ke peringkat yang rendah. Itu di China. Begitu juga di Rusia. Misalnya Peter the Great, Alexander the Great. Banyak dinasti-dinasti sama ada di China ataupun Rusia yang diperintah oleh maharaja-maharaja ini, mereka menjalankan pemerintahan secara mutlak. Beza dengan Rusia, Rusia memerintah dalam bentuk monarki baru yang kita panggil Tsar Rusia. Dan dia dibantu oleh menteri-menteri kabinet dan dia memiliki tenteranya sendiri. Itu keadaannya. Begitu juga di England utamanya. Berlaku perubahan, perkongsian kuasa antara raja dengan pembesar ataupun golongan bangsawan. Melalui apa yang dipanggil sebagai piagam ataupun makna carta. Itu yang kita nak lihat. Jadi kita hari ini kita nak lihat bagaimana raja berkuasa mutlak di Perancis. Perancis pernah menjadi sebuah negara yang kuat di Eropah, memiliki wilayah yang besar, kaya raya, disebabkan oleh pemerintahan raja berkuasa mutlak semasa Raja Louis ke-14 terutamanya. Jadi kita akan lihat bagaimana berwujudnya, berlakunya keadaan seperti itu. Kita mula dengan apa yang berlaku di Rusia. Di sinilah Rusia, kalau pelajar tengok peta di sinilah Rusia. Inilah negara-negara Eropah. Rusia di sini, Perancis di sini, dan sini adalah British. England dekat sini Ini adalah kepulauan British dan inilah England. Perancis, Spanyol, dan ini adalah Rusia. Kita nak lihat raja berkuasa mutlak. Pertama kita lihat di Rusia dahulu sebelum saya masuk kepada apa yang berlaku di Perancis. Rusia dia jauh kalau kita bandingkan dengan negara-negara Eropah yang lain, dia agak terpencil di utara Eropah. Jadi apa yang berlaku di Rusia ini, dia agak terpencil dari segi penerimaan idea-idea baru. Dari segi perubahan yang berlaku di Eropah pada waktu itu, khususnya selepas zaman Renaissance, dia agak terasing. Sebab Rusia tu di bawah pemerintahan Rusia sendiri, bawah Raja Rusia ataupun Tsar yang dipanggil Maharaja. Itu bahagian pertama dalam tema 2. Kita lihat. Walaupun negara-negara Eropah, kalau dilihat di sekitar Rusia itu kaya raya, khususnya dari segi perdagangan, ekonomi mereka sangat maju sebab waktu ini ekonomi merkantilisme sedang berkembang. Sedang berkembang dengan pesat. Rusia lihat je, dan mereka melihat bahawa apa yang berlaku di negara Eropah itu, mereka perlu buat sesuatu supaya Rusia juga setanding dengan negara-negara Eropah yang lain, supaya mereka tidak ketinggalan. Itu yang cuba dibuat oleh Maharaja Rusia pada waktu itu. Jadi Rusia tidak memiliki industri maju yang berat, industri yang seperti di Jerman dan sebagainya. Rusia juga tidak memiliki tanah jajahan yang luas. Dia hanya di dalam wilayah sempadan Rusia sahaja. Dan ekonomi petani waktu itu hanya bersifat sara diri. Tidak berlaku ekonomi komersial dan sebagainya. Jadi ini menyebabkan Raja Rusia perlu buat sesuatu supaya dia dapat bersaing dengan negara-negara Eropah yang lain seperti England, seperti Perancis terutamanya. Itu yang cuba dibuat oleh Rusia dengan memodernkan negaranya supaya mereka dapat memiliki, menandingi kuasa-kuasa Eropah yang lain. Jadi apa yang dibuat oleh Sir Peter the Great adalah memodernkan dan membaratkan Rusia untuk bersaing dengan negara-negara Eropah yang lain, seperti yang saya katakan tadi. Itu yang dibuat oleh, sebab itu berlaku perubahan dari segi institusi pemerintahan di Rusia. Sebab Rusia perlu buat sesuatu, perlu memodernkan negaranya. Macam Jepun memodernkan negaranya, macam China kena modernkan negaranya, tapi dia lambat. Jadi Rusia menjadikan negaranya seperti negara-negara barat yang lain yang sedang berkembang, sedang maju dari segi ekonominya. Politiknya sedang berubah. Jadi Rusia mesti turut sama dari segi perubahan ini. Supaya mereka tidak ketinggalan jika dibanding dengan kuasa-kuasa Eropah yang lain.
Okay, ini adalah Empire Rusia. Okay, dan kalau lihat di sekitarnya telah banyak berlaku perubahan. Jadi Rusia perlu menjaga survivalnya, sempadan-sempadannya sebelum ini. Ini terutamanya kalau kita lihat sebelum ini banyak Rusia bersepadan dengan Empire Uthmaniyah pada waktu itu. Banyak wilayah-wilayah di sekitar Rusia itu adalah di bawah penguasaan kerajaan-kerajaan Uthmaniyah. Okay, apa yang berlaku ialah Peter the Great ni, dia seorang raja yang hebat ni, menggunakan kuasa mutlak dia itu, dia belajar untuk memodernkan negara dia. Dia buat lawatan secara senyap. Ni setahun dia pergi buat lawatan dan dia mempelajari apa yang berlaku di Perancis, apa yang berlaku di England dan sebagainya untuk dibawa ke Rusia. Jadi untuk digunakan untuk memajukan Rusia. Itulah kehebatan ni Peter the Great. Okay, ketika dia kembali dari Eropah, Peter melakukan pembaharuan untuk membaratkan Rusia, untuk menjadikan Rusia sebuah negara yang moden, setanding dengan kuasa yang barat yang lain, dan dia menjadi kuat. Itu yang hendak dibuat oleh Peter the Great pada waktu itu. Jadi ketika dia kembali dari Eropah, dia telah memperluaskan sempadan Rusia dan membina ibu kota Rusia dengan gaya baru, seperti St. Petersburg ini. Ini adalah kesan daripada pembangunan seorang raja berkuasa mutlak, iaitu Peter the Great pada tahun 1682. Jadi Rusia menjadi sebuah empire yang kukuh, yang kuat pada waktu itu. Okay, ini adalah bahagian pertama tema 2. Okay.